صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bising tak bunyi gerudi kat rumah jiran? Bising tak? Waalaikumsalam Ibu Kupaso. Dengar tak bunyi gerudi? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah ya. Hari ini adalah hari Jumaat 10 September bersamaan Idul Adha. Kelas pukul 11.30 pagi, ulang kaji Nahu huruf-huruf nafi yang masuk pada fi'il mudhari'. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Mati Jamila. Okey. Sebelum tu bising tak bunyi ni. Saya tadi bising tak bunyi gerudi ni. Ke tak dengar sangat? Ada bunyi, ada gerudi. Jiran saya ada gerudi. Bunyi bising tak? Okey, tak dengar sangat Okey, so maknanya suara saya lebih kuat Allah. Okey, alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, saya fikir saya nanti boleh beritahu siapa ya ibu-ibu yang punya ekor anak ke pada pesan ekor nama ni, insyaAllah. Saya kalau mengajar saya nak kenal siapa yang belajar ya, insyaAllah. Okey. Suara saya putus-putus. Suara saya putus-putus ke ibu ayah? Boleh ke? Suara saya putus-putus ya? Saya full, okey. Saya full. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tak apalah, saya keluar masuk balik saya keluar masuk balik. Sekarang suara saya jelas tak ibu ya? Jelas tak suara saya sekarang? Jelas ya? Okay, alhamdulillah. Jadi ibu ayah, saya bagi pada ibu ayah sekarang ni ada PL yang mana tengok. Contoh yazhabu dengan yarju. Cukup baris ya. Okey. Yarju, yarjuani, yarjuna. Kita tengok yang yazhabu ni, yazhabu huruf akhirnya adalah huruf sahih. Nama pun ulang kaji ya, nama pun ulang kaji. Jadi siapa yang pernah belajar, ni ulang kaji. Siapa tak pernah belajar, maknanya dia kena ikuti kursus lah insya-Allah daripada awal. Jadi yazhabu di sini huruf ba ni huruf illah ke huruf sahih ibu ayah? Ba ni huruf illah ke huruf sahih? Huruf ba tu yazhabu. Huruf sahih maksudnya dia bukan alif wawiyah. Huruf sahih maksudnya bukan alif wawiyah. Dia adalah huruf sahih. Yarju ada huruf waw. Maka dia huruf illah ke huruf sahih? Yarju ada waw. Huruf illah ke huruf sahih? Dia adalah huruf illah. Illah ada alif wawiyah, ada huruf illah.
mana ada perbezaan sedikit lah caranya ya. Ada perbezaan sedikit. Ibu saya minta maaf ya kalau sesiapa yang baru belajar, bila saya tanya sekali, nama apa, kenalkan diri, tapi buat tak tahu, saya akan remove terus ya. Saya ini tegas, saya nak mengajar, ya orang itu biar saya kenal. Kalau tak kenal pun maksudnya, kalau first time belajar, bila saya tanya siapa, bagi tahu siapa, kenalkan diri. Kalau tak, memang saya remove. Ada seorang tadi itu dah, tiga kali saya tanya, dia tak jawab, itu remove lah. Itu adabnya lah insyaAllah ibu ayah ya. Okay, nampak ibu insyaAllah? Okay. Kalau ada sesiapa yang merasa ustaz ni sombong ke apa ke, terpulang ya, saya dah biasa orang kata saya sombong. Dia biasa orang kata saya sombong pasal saya strict bab-bab ni, saya pun dah kena orang duk kata saya macam-macam, tak apa, saya tak kisah. Tapi yang penting ibu ayah kalau belajar, itulah caranya. Kalau saya tanya siapa, jawab dah siapa insyaAllah ya. Okey, yazhabu yarju. Okey. Yazhabu belakang ada huruf sahih. Jadi contoh ibu ayah ya, kita ada satu huruf nafi, kita ada la nafiyah. La nafiyah. Okey. Satu lagi kita ada lam an-nafiyah dan kita ada lan an-nafiyah. Okey. Okey, nampak ibu ayah ya? Okey ya. Okey. Nampak tu semua? Kita ada la nafiyah dan kita ada lam nafiyah dan ada lan nafiyah. Ni tiga yang utama lah. Tiga ni yang utama, ada banyak lagi. Kita ambil tiga yang utama dulu insyaAllah. Jadi kalau la nafiyah ibu ayah, la nafiyah dia hanya akan apa ni? La nafiyah hanya akan menafikan fi'il mudhari' tersebut. Contoh yazhabu terjemahnya pergi, dia pergi. Yarju dia berharap. Yazhabu dia pergi, yarju dia berharap. Jadi kalau kita masukkan la, kalau kita kata la yazhabu dia tak pergi. La yarju dia tidak berharap. Okay, jelas ibu ayah? Jadi la ini dia tak mengubah apa-apa pada fi'il mudhari'. Yazhabu adalah contoh daripada apa ni? Yazhabu tu contoh kotak warna kuning. Yang mana warna kuning ni adalah fi'il mudhari' yang tidak ditambah apa-apa di belakang. Okey? Yang kotak warna putih ni yang tambah dua huruf. Jadi saya bagi contoh yazhabani. Yazhabani adalah contoh untuk fi'il mudhari' yang tambah dua huruf di belakang. Dan yazhabna ni contoh daripada dua kotak iaitu kotak 6 dan 12. Kotak 6 dan 12. Okey. Yazhabna maknanya tambah nun sahaja. Dekat tempat ni dengan bising sangat. Saya cakap ni pun kena kuatkan suara. Boleh, bukan tak dengar bunyi gembira sangat ya. Kira saya jelas ya. Kira bunyi gembira tu tak mengganggu boyah ya. Tak ada mengganggu ya. Kalau mengganggu, cakap mengganggu. Dia tak ada ya. Jadi ibu ayah mesti ada beza. La, lam dengan lan. Kalau la nafiyah, kalau masuk pada ini dia tetap sama. La yazhabu, la yazhabani, la yazhabna. Maksudnya kalau dia masuk pada fi'il mudhari' yang belakang tak tambah apa-apa dan huruf akhirnya adalah huruf sahih, kita nampak balik depan tu. La yazhabu, nampak pada baca depan bu. La yazhabu. Kalau yazhabani, kita nampak nun ni masih kekal. La yazhabani, mereka berdua tidak. Kalau yazhabna kotak yang ke-6 iaitu tambah
nun. Tambah nun jamak muannas. Okey. So fi'il mudhari' ni. So fi'il mudhari' ni nampak tambah nun saja warna hijau ni. Dia tidak berubah. Baca la yazhabna juga. Jadi buaya la nafiyah dia hanya mengubah makna tapi tidak mengubah keadaan kalimah tu. Okey. Yazhabu rafa' dengan dhammah. Maksudnya kalau tambah la, fi'il mudhari' ni tetap rafa'. Kalau fi'il mudhari' yang belakang tak tambah apa-apa, kita sebut dia rafa' dengan dhammah. Ibu ayah yazhabu, nampak tak dhammah dia? Nampak tak dhammah pada yazhabu? Nampak kan? Maka kita panggil kalau nampak macam ni dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Dhammah yang nampak. Dhammah zahirah nama dia. Macam yarju, nampak tak dhammah atas waw ni? Atau kita nampak dhammah ke nampak baris mati? Yarju. Nampak kan dhammah pada yarju? Pada huruf waw, nampak tak dhammah pada waw? Ada tak dhammah pada waw ibu ayah? Yarju. Tak ada kan? Yang ada adalah baris mati. Ibu ayah, asalnya bukan yarju. Asalnya yarjuwu. Cuba sebut kat rumah masing-masing. Yarjuwu. Senang ke susah? Yarjuwu. Senang ke susah? Yarjuwu. Payahnya nak sebut yarjuwu. Payah kan? Jadi, oleh kerana itu, dimatikan dia untuk mudah sebut. Jadi, yarju saja. Asalnya bukan yarju. Asalnya yarjuwu. Oleh kerana waw ni huruf illah. Huruf illah ni kan kita kata huruf berpenyakit. Huruf yang berpenyakit. Maka ibu ayah kadang-kadang macam ni, susah nak baca waw baris depan. Maka dimatikan waw, jadilah yarju. Ada dhammahnya juga sebenarnya. Ada dhammah. Tapi dhammah apa? Ini dhammah yang nampak. Di sini asalnya ada dhammah. Tapi dhammah tu tak nampak. Tapi dhammah apa ibu ayah? Apa kita panggil nama dhammah tu? Mustatir. Dhammah? Bukan mustatir. Itu dhamir mustatir. Ramai fikir macam tu ya. Bukan. Dhammah betul Ibu Sa'idah, Ibu Hashimah. Dhammah muqaddarah. Namanya dhammah muqaddarah semua. Betul. Masya Allah. Ada Ibu Maryam. Masya Allah. Barakallah. Ibu ya. Dhammah muqaddarah nama dia. Jelas semua? Beza dia jelas insyaAllah ya. Okay. Jadi yarju, asalnya yarju. Ada dhammah muqaddarah ni. Dhammah tu ditukar kepada baris mati. Ibu yang tengok ketika mana musanna ataupun apa-apa seumpamanya yang tambah dua huruf di belakang, la ini tidak membuang nun, tidak menghazafkan nun ni. Jadi la yazhabani. Yazhabani mereka berdua lelaki sedang pergi. Bila masuk la nafiyah, kita hanya menafikan saja. La yazhabani, mereka berdua tak pergi. Tapi dari segi struktur ataupun bentuk kalimah tidak berubah apa-apa. Kita tidak buang nun ni. Ni kita panggil, kalau fi'il mudhari' yang tambah huruf ni, kita sebut rafa' dengan kekalkan nun. Dia rafa' dengan mengekalkan nun. Boleh ibu ayah semua? Rafa' dengan kekalkan nun. Okay. Untuk yazhabna dengan yarjuna, okay, dua ni adalah tambahan nun sahaja di belakang. Apa nama nun ni ibu ayah tadi saya dah sebut? Apa nama nun ini? Nun ini untuk apa? Pada fi'il mudhari', nun ini memberi makna apa? Untuk mufrad ke musanna ke jamak? Untuk muzakkar ke muannas? Nun ini. Pada fi'il mudhari'. Okey. Nun niswah bagus Ibu Sa'idah. Nun niswah ataupun nun jama'ah. Nun ni kita panggil nun niswah ataupun nun untuk jamak muannas. Kena sebut jamak ibu ya, kena sebut jamak ya. Kena sebut jamak. Jangan sebut muannas saja. Jamak muannas. Okey, nun jamak muannas untuk fi'il mudhari'. Okey, untuk fi'il mudhari', nun jamak ni untuk muannas. Boleh semua insya-Allah ya. Okey.
Jadi ulang balik, la nafiyah, dia tidak mengubah bentuk kalimah, cuma dia ubah apa ibu ayah? Apa yang akan berubah bila masuk la nafiyah? Dari segi apa yang berubah? Dari segi makna sahaja yang berubah, hanya berubah dari segi makna sahaja. Okey, tengok pula lam nafiyah. Lam nafiyah ini pun nafi juga. Dia nafi juga. Tetapi lam terjemahnya tidak ataupun belum. Lam kita boleh terjemah tidak ataupun belum. Itu terjemah dia. Lam ni boleh terjemah tidak ataupun belum. Yang la nafiyah terjemah tidak. Tidak ataupun tiada. Okey. Tapi kalau lam terjemahnya tidak boleh, belum pun boleh. Jelas ya? Okey. Dan apa yang berlaku bila masuk lam? Fi'il mudhari' ibu ayah, fi'il mudhari' semua asal i'rabnya antara rafa', nasab dengan jazam. Apa asal i'rabnya? Fi'il mudhari'. Saya ulang lagi sekali, siapa yang baru belajar dan tak faham, itu menunjukkan apa ni, memang baru belajar. Dan kalau tak pernah dengar lagi lah. Kalau siapa pernah belajar tapi tak ingat, ini ulang kaji. Dan siapa yang tak pernah belajar, dengar pula apa benda jazam, apa benda pula nafi ni semua. Lalu dia berasa bahasa Arab ni susah dan dia berhenti belajar, saya tak berhenti apa-apa. Saya cakap, oh banyak kali boyang ya. Nama pun kelas ulang kaji ya. Siapa yang tak pernah belajar, kalau dia buat kursus, join. Okay? Pasal tu penting saya tanya siapa yang tak pernah belajar, tiba-tiba ada namanya keluar kat sini. Tu saya tanya, kenalkan diri dulu. Apa, kalau tak ada asas belajar, kenalkan diri. Lepas tu bila ada kursus, masuk. Saya ni memang nak siapa-siapa belajar kena ada asas yang betul. Okey. Lam nafiyah masuk pada fi'il mudhari' ibu ayah dan menjazamkan. Okey. Terjemahnya apa? Terjemahnya belum ataupun tidak. Jadi ibu ayah, saya ulang balik. Rasanya tadi belum ada yang jawab. Fi'il mudhari', asal fi'il mudhari' i'rabnya rafa' ke nasab ke jazam ibu ayah yang pernah belajar. Asal fi'il mudhari' mesti rafa' dulu. Kalau tak ada sebab yang menukar dia jadi nasab ke, jadi jazam ke, dia mesti rafa'. Siapa ibu Maznah tak apa, dengar ibu dulu ya, bagus. Okey, nanti lama-lama ibu faham insya-Allah ya. Ingat ibu ya, fi'il mudhari' mesti rafa' dulu. Sekarang ni masuk lam sebelumnya. Lam inilah yang menyebabkan dia jadi jazam. Jazam tu keadaan i'rab. Okey, tapi yang penting kita tahu. Bila jazam apa yang berlaku? Bila fi'il mudhari' tu jazam, Ustaz, jazam tu apa terjemah? Jangan fikir terjemah. Jazam tu satu istilah. Kadang-kadang yang jadi masalah fikir sangat. Apa terjemah jazam Ustaz? Apa terjemah nasab? Fikir benda tu padahal benda tu tak penting. Betul tak ibu ayah? Ada orang kadang-kadang dia terlalu obses sangat. Semua benda nak tahu terjemah. Padahal itu istilah. Istilah tak payah kita tanya terjemah kenapa apa nasab tu apa terjemahnya? Apa terjemah rafa'? Jangan tanya benda tu ibu ayah. Yang tahu keadaannya rafa'. Pegang itu je, keadaannya rafa' cukup. Okey, apakah alamat rafa'? Apakah alamat rafa'? Jadi kalau yazhabu tadi ketika jazam, sekali dia jazam. Okey, asalnya rafa'. Bila masuk lam dia akan jadi jazam. Jazam tu apa? Jangan fikir jazam tu apa. Cukup tahu jazam saja. Okey, ingat bila masuk lam pada fi'il mudhari' dia jadi apa? I'rab ni ibu ayah, rafa' ke, nasab ke, jazam? Bila masuk lam pada fi'il mudhari' dia jadi jazam. Apa terjemah jazam? Perlu tahu tak terjemah jazam? Perlu tahu tak terjemah jazam? Tak perlu tahu terjemah jazam. Jangan fikir benda tu. Kan pening kepala. Saya sendiri pun tak fikir, ibu ayah fikir. Nanti kan bila jadi susah, berat, berasa pasaran ni payah. Okey. Cuma ketika mana dia jazam, tengok. Kalau dia fi'il mudhari' yang belakang tak tambah apa-apa macam ni, tengok tu. Kalau huruf akhirnya huruf sahih, maksudnya bukan alif waw ya, macam yazhabu dia huruf sahih. Ba ni bukan huruf alif, bukan huruf waw, bukan huruf ya. Bila masuk lam, maka apa jadi pada ba? Apa jadi pada ba ibu ayah? Ba ni kita sukunkan dia, kita matikan dia, sukunkan dia, betul. Boleh kata matikan boleh, sukunkan pun boleh. Okey, jadi bila masuk lam, jadi lam yazhab. Bila masuk lam, jadi lam yazhab. Macam tu.
Kan? Pasal tu ibu ayah nampak dalam Quran kalau kita jumpa lam, dan kalimah selepasnya tidak ada tambahan apa-apa, maka kita nampak huruf akhirnya dimatikan. Contoh lam yalid wa lam yulad. Huruf akhirnya kan yalid. Kita ada fi'il walada yalidu, maksudnya beranak. Walada yalidu maknanya beranak ataupun ada anak. Jadi Allah Ta'ala ini tidak ada anak. Jadi lam yalid. Asalnya yalidu. Bila masuk lam jadi lam yalid. Kemudian kita ada fi'il wulida yuladu. Wulida yuladu. Diperanakkan. Jadi yuladu diperanakkan. Dalam Quran Allah menafikan Allah Ta'ala ini diperanakkan. Maka Allah sebut lam yulad. Lam yulad, tidak diperanakkan. Nampak tak dal tu mati? Okey ibu ayah. Siapa yang baru hari ni kita biasa baca kul huwallah, baru hari ni dia dah faham. Oh, lam yalid wa lam yulad adalah jazam kerana ada lam sebelumnya. Siapa baru komen baru, ulang kaji, komen ulang kaji. Lam yalid wa lam yulad. Kita biasa baca yalid yulad ada lam sebelumnya. Ramai ulang kaji yang dah belajar, yang baru ya, alhamdulillah. Okey, tanya ibu ya. Faham ya, masya-Allah. Fatih baru belajar, tahu Fatih baru ya, masya-Allah. Ramai yang baru belajar. Tengok ibu ya, adik-adik kita, anak-anak ni yang hafizah, yang belajar tahfiz, belajar madrasah ni cepat faham, alhamdulillah. Untunglah siapa yang tadi tu, alhamdulillah ya, bagus masya-Allah. Okey. Tak apa ajar bagus, ajar lebih bagus ya, masya-Allah. Okey, kemudian yazhabani, contoh yang tambah 2 huruf yazhabani. Ini saya bagi contoh yazhabani saja. Mungkin yang boleh juga yazhabuna, tazhabani, tazhabuna. Yazhabani mewakili semua yang kotak warna putih ni. Yazhabani kotak kedua, mewakili semua kotak warna putih. Semua kotak warna putih ni ada tambahan 2 huruf. Ada tambah alif nun, tambah waw nun ataupun tambah ya nun. Okey, ibu ayah ya. Jelas semuanya insya-Allah. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, ketika mana rafa yazhabani kita kekalkan nun. Tapi ketika masuk lam nafiyah, yang terjemahnya belum ataupun tidak, maka apa jadi? Kita buang nun ni. Buang nun. Jadi yazhabani kalau masuk la nafiyah, tetap baca la yazhabani. Tapi kalau masuk lam nafiyah, dia dah bertukar jadi lam yazhaba, buang. Yarjuani, mereka berdua berharap. Bila masuk lam nafiyah jadi lam yarjua. Begitu. Boleh boleh semua insya-Allah ya? Boleh ya semua insya-Allah? Okey. Yang yazhabna, yarjuna. Nampak tak yang saya dah ajar sebelum ni? Untuk kotak 6 dan 12 yang mana tambahan nun jamak muannas ni ataupun nun niswah ni buaya pada fi'il mudhari', dia takkan berubah bentuk selama-lamanya. Dia takkan berubah. Maka ibu ayah, walaupun masuk lam, tetap baca lam yazhabna, lam yarjuna. Kita tidak ubah. Nampak tak ibu ayah, jelas tak? Kita tidak ubah dia punya keadaan kalimah ni. Okey? Jelas semua ya? Okey. Tak berubah. Kita tidak ubah bentuk kalimah ni. Tetap baca lam yazhabna, lam yarjuna. Okay, jelas semua ya? Okey. Kita tengok pada lan. Lan pula ibu ayah, kalau la tadi, kalau dia rafak, dia kekal rafak lah. Kalau lam memang akan menjazamkan. Lam memang akan menjazamkan fi'il mudhari'. Lam akan menjazamkan fi'il mudhari'. Yang la nafiyah tadi, kita tak kata dia merafakkan. Kita tidak kata la ni merafakkan, bukan. La ni dia akan ikut. Kalau fi'il tu jazam, kalau fi'il tu contohnya sebelumnya jazam.
La ni jadi maktuf. Kau pening kepala pula kan. Tak apalah, tak nak bincang lah, itu tinggi sangat. Tak apa, cukup la nafiah, tak ubah struktur saja. Faham tu je. Tak nak tinggi-tinggi kan pening kepala. Okay, lan nafiah. Okay. Akan menukar i'rab pada nasab. Akan menukar i'rab kepada nasab. Yazhabu iboya. Yazhabu. Ketika rafa' yazhabu. Oh, lupa. Sorry. Untuk yarju. Lam tadi yarju belum terang. Yarju belum terang. Betul kan? Belum terang kan? Ibu-ibu pun tak tanya tadi. Okey, yarju ni huruf illah kan? Ibu ayah, kalau selepas lam, yarju akhirnya huruf illah dan tak tambah apa-apa di belakang, maka apa kita buat pada huruf illah ni ibu ayah? Apa kita buat pada huruf illah ni jadi macam mana? Kita, ibu ayah, apa jadi? Kita hazaf, kita buang ya. Kita hazaf ataupun kita buang. Jadi apa jadi pada yarju? Jadi pendek saja. Lam yarju. Lam yarju pendek. Pendek saja. Contohlah, saya bagi contoh. Contoh fi'il. Dalam Quran kita ada kalimah taro. Okey. Dalam bahasa Arab kita ada kalimah taro. Okay, taro ni daripada ro'a yara. Fi'il madhinya ro'a, melihat. Mudhari'nya yara. Kalau taro ni kamu melihat. Ibu ayah, biasa tak kita baca alam taro? Alam taro. Biasa jumpa kan? Alam taro kan? Alam taro kaifa. Alam taro an-nallaha. Biasa kan? Jadi kenapa jadi taro ni? Kenapa taro kita baca pendek? Kerana ada lam kat situ. Hamzah tu soalan, istifham, lam tu nafi. Alam, tidakkah terjemahnya? Tidakkah taro kamu melihat? Okay, boleh goyah ya. Asalnya taro panjang macam ni. Asalnya taro panjang. Bila masuk lam, jadi apa pada ya ni boy ya? Ya ni bukan huruf ilah ke? Ni alif ni, alif. Alif maksurah kita panggil. Bukan ni maksurah, ni apa ni? Ini alif ni. Ibu ini huruf ilah ni. Jadi apa jadi? Kita buat, kita hazafkan dia. Kita hazafkan dia jadi alam taro jadi pendek. Alam taro pendek. Okey, kita biasa baca alam taro kaifa. Siapa baru hari ni tahu? Oh, rupanya asalnya taro tapi dibuang ya ni. Siapa baru tahu hari ni? Kita akan tahu macam-macam lagi ibu ayah ya. Ramai yang ulang kaji, ramai yang baru tahu. Okey. Ramai juga ibu-ibu yang dah belajar lama pun baru tahu ya. Jadi ini kepentingan kita sentiasa ikut ulang kaji ya. Kepentingan sentiasa ikut ulang kaji supaya kita dapat ulang kaji dan dapat ilmu benda baru lah insyaAllah ya. Jadi asalnya taro, kamu melihat. Kerana ada alam. Yang nafinya lam tu, hamzah tu soalan. Alam tu tidakkah terjemahnya. Jadi taro, jadi taro pendek. Macam tu. Cuba kalau kita ada syaraha yashrahu. Syaraha yashrahu. Okay. Kita ada syaraha yashrahu. Okey, yashrahu fi'il mudhari' kotak yang pertama. Kalau fi'il mudhari' kotak ke-14 jadi macam mana ibu ayah bunyi dia? Boleh tulis dalam Arab boleh, dalam Rumi pun boleh. Yashrahu kotak pertama fi'il mudhari'. Kalau kotak 14 jadi macam mana? Nashrahu. Jadi nashrahu. Bukankah ada surah Al-Insyirah tu macam mana kita baca mula-mula? Alam nashrahu ke alam nashrah? Kita baca alam nashrah. Kenapa dibaca ha tu mati? Kerana ada lam sebelumnya. Lam tu menjazamkan. Ha adakah ha huruf illah? Ha bukan huruf illah. Ha adalah huruf sahih. Oleh kerana dia huruf sahih, dia macam yazhabu, kita jazamkan dia dengan mematikan. Pasal tu kita baca alam nashrah. Tak boleh baca alam nashrahu,
Tak boleh baca alam nashroha. Kita pun juga pada alam nashrah yang biasa kita baca, siapa ulang kaji yang dia baru tahu dia baca nashrah tu kerana ada lam. Komen baru atau ulang kaji. Tak apa, jangan bosan ibu ayah. Saya sendiri tak bosan bertanya, ibu ayah jangan bosan tulis. Saya suka tengok ibu ayah respon ya. Kalau respon, saya nampak siapa respon. Baru ulang kaji pun ada baru pun ada. Okey, ibu yang baru jangan lupa salin ya. Ibu Syurita baru nampak. Okey, masya-Allah, tabarakallah ya. Itulah kita baca alam nashrah, alam tara, kaifa. Di situ ustaz kenapa ada lam yang dia mati, ada lam yang dia buang. Rupanya tengok pada huruf ilah ataupun huruf sahih. Tengok pula pada lan. Okey. Lan ni buaya, dan dia akan menasabkan. Dan terjemahnya tidak akan. Terjemah lan adalah tidak akan. Nafi selama-lamanya. Tidak akan. Okey. Jadi lan ini akan menasabkan fi'il mudhari'. Lan bila masuk pada fi'il mudhari' yang belakang tak tambah apa-apa, baik akhirnya huruf sahih ataupun huruf illah. Baik akhirnya huruf sahih ataupun huruf illah, maka tetap dibaca dengan baris atas. Lan yazhaba, lan yarjua. Jelas semua? Walaupun ada huruf illah ni kita tak buang. Tapi baca baris atas. Lan yarjua, lan yazhaba. Boleh faham tak lan yarjua tu? Kalau lam kita hazafkan. Lam yarju. Tapi kalau lan yarjua. Ibu Azizah tanya, Ustaz untuk lam pada musanna jamak belum terangkan. Lam, dah terangkan tadi Ibu Azizah. Ibu-ibu tadi ada tak saya terangkan lam pada belum lagi ke? Ke belum? Saya tak ingat lah. Dah ke belum untuk lam? Lam masuk pada musanna, kita hazaf nun. Ada tak saya terangkan tadi? Tak ingat lah. Rasa macam ada ke belum? Ke sikit sangat saya terangkan. Oh belum ya? Oh belum, okey tak apa, maaf ibu ya, belum, okey tak apa. Untuk musanna ataupun untuk dengan dia kita hazaf nun. Jadi lam yazhaba, lam yarjua, begitu ya. Lam yazhaba, lam yarjua. Tapi ketika tapi untuk jamak muannas ni fi'il mudhari' tetap sama juga, lam yazhabna, lam yarjuna. Jelas tak semua? Senang sajalah. Jelas ya? Okey. Ibu Azizah tadi membantu tak Ibu Azizah? Bantu tak jawapan saya tadi? Yang lain semua jelas ya? Alhamdulillah. Ibu Azizah macam mana? Okey, alhamdulillah Ibu ya, masya-Allah. Okey, tengok pula pada lan. Lan akan menasabkan. Jadi macam saya kata tadi, fi'il mudhari' yang tak tambah apa-apa di belakang ni, tak kira huruf akhirnya huruf sahih ke, huruf illah ke, tetap dia nasab dengan baris atas. Lan yazhaba, lan yarjua. Untuk lan yang masuk pada fi'il mudhari' yang tak tambah apa-apa di belakang dan kita nasab, dia nasab dengan baris atas, faham tak? Lan yang masuk pada fi'il mudhari' yang tak tambah apa-apa di belakang dan dia nasab dengan baris atas, faham tak semua? Lan yarjua, lan yazhaba. Bagilah apa semua, apa saja fi'il mudhari' dia tetap baris atas. Jangan risau. Okey. Okey, begitu juga ibu ayah, begitu juga pada fi'il mudhari' yang tambah dua huruf. Sama ada yazhabani ke, yazhabuna ke, tazhabina ke. Kita tambah dua huruf. Sama juga macam jazam tadi, kita hazafkan nun. Sama juga macam ketika jazam, kita hazafkan nun dia. Okey. Boleh Ibu Ayah ya. Penting sangat ni. Nanti saya akan, setelah akan datang, contohnya, mungkin saya akan bincangkan contoh daripada Quran pula. Kita tengok contoh Quran yang ada la nafi, lam dengan lan ni. Boleh insyaAllah ya. Tengok contoh daripada Quran pula. Dan sama juga Ibu Ayah, kotak yang ke-6 dan 12. Sebenarnya saya terganggu sangat ni. Pasal bunyi ni bising sangat dekat telinga saya. rumah apa ni, apartmen kan.
Jadi bunyi batu tu bising, dengar. Tapi ibu-ibu semua tak bising, alhamdulillah dah suara saya kuat. Jelas ya, masih lagi tak mengganggu ya. Okey. Jadi lan bila masuk pada fi'il mudhari' kotak 6 ataupun 12 yang tambah nun saja tetap tidak berubah bentuk dia. Tetap kita baca lan yazhabna, lan yarjuna. Tetap tak berubah. Cuma yang berubah apa? Yang berubah dia punya makna dia, i'rab dia. Okey, ibu tengok. Kalau saya kata yazhabna sahaja, yazhabna saja rafa' ke nasab ke jazam? Yazhabna sahaja, tanpa masuk apa-apa. Yazhabna saja tanpa masuk apa-apa, rafa' ke nasab ke jazam? Rafa'. Ingat, asal fi'il mudhari' dia rafa'. Okey. Kalau saya kata la yazhabna, agak-agak rafa' ke nasab ke jazam? Masuk la nafiyah, la yazhabna. Biasanya dia rafa', tetap rafa' juga. Biasanya tetap rafa' juga. Kalau saya masukkan lam yazhabna, bunyi yazhabna tak berubah pun. Tapi ada lam yazhabna. Apakah sekarang keadaan yazhabna? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan jazam pula. Dalam keadaan jazam kerana ada lam tu. Okey. Kalau kita kata lan yazhabna, kita nak sebut macam mana? Yazhabna rafa' ke nasab ke jazam? Lan yazhabna. Nasab. Kita kata pada tempat nasab. Pada tempat nasab, dalam keadaan tempat nasab macam tu ya. Okey. Jadi kita boleh fi mahalli nasab. Okey. Kenapa ibu ya? Kerana fi'il mudhari' yang ada tambah nun jamak muannas ni dia mabni Dia adalah mabni, dia takkan berubah, dia mabni. Maka kita dia pada tempat pada tempat jazam, pada tempat nasab. Jelas semua insya-Allah ibu ya. Saya pun dah lapar ni, perut dah bunyi-bunyi dah ni. Jelas ya? Okey insya-Allah. Jadi ada rezeki kita akan bincangkan lagi, tapi kita akan buat tasrif dia pula insya-Allah. Kita akan buat tasrif dia pula nanti insya-Allah. Boleh semua akan datang insya-Allah ya. Okey, setakat itu saja ibu ayah, minta maaf ya, minta maaf kalau saya nampak saya ni agak tegas ke apa ke macam tadi masa mula-mula tadi kan saya kata kalau ada yang baru belajar dengan saya bila saya tanya nama siapa apa